Sebagaimana yang sedia maklum tentang isu semasa dunia Islam, bila tentera Amerika Syarikat berundur dari bumi Afghanistan, lalu kita melihat Taliban boleh dikatakan dalam versi baru cuba untuk mengambil alih tampuk pemerintahan di Afghanistan. Jelas sejarah ringkas tentang Taliban 1.0. Mereka menguasai Afghanistan selama lebih kurang 6 tahun. Dari mana mereka datang? Mereka ni merupakan kumpulan pelajar-pelajar yang belajar di Pakistan dan India yang bermazhab Hanafi. Mudah cerita, mudah fahamnya, anak-anak muda yang berhasrat untuk menghalau kuasa penjajah dalam keadaan tiada pengalaman, tidak bersedia dengan ilmu pentadbiran, lalu mereka mengambil pendekatan ekstrim dan akhirnya mereka gagal. Jadi antara bentuk kesalahan dan muhasabah yang boleh diambil daripada kerajaan tersebut ialah, pertama, mereka ni mengambil tindakan tidak bijak terhadap kedudukan wanita di negara India, Pakistan, Sri Lanka sebagai contohnya, yang mana mereka ni pegang pada mazhab Hanafi sangat berbeza dari sudut pandangan mereka terhadap kaum wanita. Ini sebenarnya budaya, bukan agama. Orang silap faham, orang ingat ni agama. Termasuklah juga di Afghanistan. Dan yang kedua, mereka punya kesalahan ialah mereka nak melaksanakan syariat dalam keadaan mereka tidak ada ilmu dan pengalaman yang mencukupi, dan akhir sekali mereka terjerumus untuk melakukan perkara-perkara bukan menjadi keutamaan. Beralih pada pemerintahan Taliban 2.0 yang menguasai semula kali kedua baru-baru ini, mereka nampak lebih bijaksana, lebih terbuka pemikiran, dan mereka cuba bersihkan imej, membina hubungan baik dengan rakyat, membentuk pentadbiran baru, dan antara pendekatan yang mereka gunakan ialah mereka memberi jaminan keselamatan kepada wanita. Dikatakan jangan bimbang keselamatan wanita asalkan mereka berada di rumah, dan antara yang lain mengarahkan tentera jangan melakukan rampasan, keganasan, pembunuhan kecuali kepada musuh-musuh. Adapun begitu, lain pula naratifnya apabila media barat melaporkan apa yang berlaku di Afghanistan. Di sinilah kita sebagai umat Islam kita perlu berhati-hati kerana mereka mempunyai agenda tersendiri. Berita yang ditayangkan hanyalah wayang saja, tapi di belakangnya tu ada yang menentukan, ada editornya. Bila kita cakap tentang media asing yang mempunyai budaya agama yang berbeza dengan kita, maka sudah pasti terdapat kecenderungan tertentu dalam reporting mereka. Bila ada berita pelik seperti yang dilaporkan dalam media tempatan pada juga, contohnya Taliban melaksanakan hukum syariah fokus pada pengajian tempat duduk dalam kampus, barat kata ni penindasan. Ada juga isu Universiti Afghanistan mula melaksanakan peraturan asing bagi penuntut. Lepas tu ada isu Taliban mengumumkan peraturan-peraturan baru bagi pelajar perempuan, dan isu Taliban tidak benarkan wanita bersukan terdedah aurat. Lagi-lah isu-isu kewanitaan macam ada sesuatu yang tak kena. Contoh gambar yang memaparkan singan tempat duduk dalam kampus bukanlah sesuatu yang rare diwayangkan oleh media-media secara meluas, sedangkan ia perkara biasa saja. Biasalah, benda tu benda biasa, normal dalam kelas kita asing tempat duduk kan. So sebenarnya tak pelik lah kan kita tengok lah liberally ataupun khususnya feminis, kenapa diorang ni anti sangat terhadap Taliban. Sebab memang ideologi yang mereka warisi tu memang dah ditanam oleh barat. Walaupun ada saja, ya, kita tak nafi perkara yang boleh kita tak setuju dengan pendekatan Taliban dan sejarah gerakan tersebut, namun perkara yang kita boleh sepakati bersama, hakikat yang kita perlu terima bersama adalah Taliban ni terdiri daripada orang-orang tempatan yang mana mereka ni menentang Amerika Syarikat daripada terus menjajah tanah air mereka. Jadi bila timbul isu baru-baru ni kan, muncullah semula seorang wartawan wanita daripada England, Yvonne Ridley, yang mana pernah ditangkap oleh Taliban dan dibebaskan oleh Taliban, kemudian dia masuk Islam kerana dia melihat kebaikan Islam yang ditunjukkan oleh Taliban. Benda ni terjadi setelah berlakunya perubahan kepimpinan Taliban daripada pelajar yang tidak matang kepada kepimpinan para ulama yang mereka mendalami hukum-hukum Islam. Apa-apa pun untuk isu Afghanistan dan Taliban ni, kita sentiasalah perlu berhati-hati dan kita sentiasalah perlu bersederhana dalam kita menilai isu. Terus tunggu dan lihat. Jadi di akhir perkongsian ni, saya menyeru diri dan pendengar sekalian tentang peranan wanita di akhir zaman. Pertama, kurang-kurangnya kita perlulah memahami dan sekiranya kita mampu, perjuangkanlah kedudukan, hak, peranan dan batasan wanita menurut Islam supaya kita tidak terpengaruh dengan anasir feminisme. Peranan seterusnya ialah manfaatkanlah kelebihan wanita bagi menampung kekurangan lelaki. Wallahualam.